Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair wa ba'd. Kau tak naik ke Ustaz? Tak ada. Ada. Baik. Tamam. Alhamdulillah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ni. Minta maaf suara tak ada kerana terlalu panas di sini. Sini dah 40 lebih darjah Celsius. Jadi suara saya tak pernah ada. Jadi minta maaf. Kita baca sekadar kita mampu lah. Baik. Kita dah sampai pada bait yang ke berapa? Tak naik. Bait ke berapa kita? Adab dengan kitab serta alat pengajian. Baik. Peliharalah adabmu wahai teman dengan kitab juga alat pengajian. Sekarang masuk kita pada adab yang baru, iaitu adab berkaitan dengan penuntut ilmu dengan alat dan juga kitab yang dia gunakan. Jadi pesanan saya di sini, peliharalah adabmu wahai teman dengan kitab juga alat pengajian. Alat pengajian termasuk pen dan apa sahaja yang berkaitan dengan pengajiannya, yang dia gunakan untuk pembelajarannya. Lapiklah kitabmu dengan sesuatu, tinggikanlah, pasti kamu akan dibantu. Jadi kalau kamu nak meletakkan kitab kamu, maka letakkan di atas sesuatu yang menunjukkan bahawa kitab tadi ditinggikan. Maksudnya kalau di atas lantai, jangan terus letak kitab tadi di atas lantai. Letakkan dulu kain ataupun sesuatu macam meja ataupun sesuatu yang menyebabkan dia tak duduk terus di atas lantai. Maka insya-Allah kamu akan dibantu, maknanya akan diberikan keberkatan dan kebaikan dalam urusan pengajianmu. Susunlah ia sebaik-baik cara, ikut martabatnya yang paling mulia. Jadi susunlah dia dengan mengikuti martabatnya. Kalau kata ikut dalam susunan yang telah disebutkan oleh para ulama dan masyayikh, kitab yang paling tinggi dalam rak sepatutnya diletakkan kitab tafsir Al-Quranul Karim. Dan kemudian kalau lebih baiknya lagi diikuti dengan tarikh wafat pengarangnya. Jadi mana kitab yang kita nak letak yang paling hujung sekali, mula sebelah kanan, kemudian bermula dengan dan setelahnya diikuti oleh kitab-kitab tafsir yang lain sampailah kepada tafsir yang muasir, iaitu yang moden, dan setelah tafsir hadis dan juga syarah hadis Nabi SAW. Setelah daripada hadis, kitab kitab fiqh, dan setelah kitab fiqh, kitab tasawuf, dan setelahnya barulah kitab lughah. Kitab ilmu lughah ataupun ilmu alat diletakkan di bawah sekali. Sama. Itu kalau susunan dalam mengikut rak kitab. Begitu juga susunan mengikut begini. Kalau kita nak
nak susun kitab dengan apa ni, meninggi pun sama juga. Al-Quran jangan diletakkan sesuatu di atas Al-Quran. Nah, kitab hadis jangan diletakkan sesuatu di atas kitab hadis, melainkan Al-Quran sahaja. Contoh begitu. Jadi susunlah ia sebaik-baik cara, ikut martabatnya yang paling mulia. Jangan diletakkan atasnya sesuatu tanpa sebab itu yang dipesan guru. Jangan diletakkan sesuatu di atas kitab. Contohnya diletakkan apa ni pen ni macam ni, letakkan macam ni atas kitab, tak boleh. Tak boleh. Jangan letak macam tu. Nah, jadi muliakannya cara kamu membaca, muliakan cara kamu membawanya. Letakkan di dada, jangan jinjing saja. Dan kemudian kalau kata alat tadi, alat yang memang diletakkan di atas kitab. Contoh seperti ini alat untuk diletakkan di atas kitab. Tujuannya dibuat adalah untuk memberatkan dan juga menghalang daripada muka surat tadi beralih, kerana ditiup angin dan sebagainya. Maka ini dikira alat yang dibenarkan. Kenapa? Kerana dia memang dibuat untuk tujuannya itu. Maka itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau bukan dia dijadikan tujuan itu, maka sebaiknya untuk kita elakkan. Contoh seperti meletakkan handset untuk memberatkan. Itu menyalahi adab. Kerana handset bukan dibuat untuk tujuan itu. Faham? Muliakan cara kamu membawanya. Letakkan di dada, jangan jinjing saja. Muliakan cara kita membawa kitab. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita letakkan kitab tadi di dada kita. Dan jangan kita hanya menjinjing kitab tadi seperti kita menjinjing ikan balik daripada pasar. Tamam? Tidak rugi jika kamu tinggikannya, bukti kamu bersyukur dengan nikmatnya. Jadi tak rugi kamu meninggikan dan meletakkan kitab pada tempatnya. Ini kerana kamu menunjukkan bahawa kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, iaitu dengan wasilah daripada alat inilah kita mendapatkan maklumat, dan akhirnya dengan maklumat tersebut berubah menjadi ilmu untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Tamam? Bersucilah jika mahu menyentuhnya, hadaplah wajahmu ke arah kiblatnya. Dan ketika belajar, adalah perkara yang perlu untuk kita beri perhatian, ialah dengan cara kita sentiasa melazimi dalam keadaan wudu ketika mana membaca kitab. Hadir majlis dalam keadaan berwudu, membaca kitab dalam keadaan berwudu. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, hadaplah wajahmu ke arah kiblatnya. Ini menghadapkan wajah kita ke arah kiblat ketika mana kita membaca kitab. Dan kiblat bagi murid adalah gurunya. Kiblat bagi murid adalah gurunya, itu menghadap ke arah gurunya. Pesan guru saya Ahmad yang mulia, jangan letakkan penamu di dalamnya. Ini pesan guru saya, ini Sidi Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah ta'ala, yang mana beliau telah berpesan, dan juga ini dipesan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala, agar kita tidak meletakkan pen kita di dalam kitab kita. Maksud jangan diletakkan pen, contoh pen ataupun pensel dan sebagainya, atau kita letakkan di tengah macam ni, kemudian ditutupkan. Ini buruk adab dengan kitab, dan ini akan merosakkan kitab. Jadi dilarang sungguh-sungguh, dan bukan larangan yang main-main. Dan mereka marah hanya kerana sebab tu saja. Jadi ambil perhatian, jangan dilakukan sedemikian. Faham? Pesan guru saya Ahmad yang mulia, jangan letakkan penamu di dalamnya. Ini di dalam apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kitab yang kita baca. Keluar tak? Handset dah? Tak keluar, no? Kenapa tak keluar? Heran, no? Handset dah keluar, no? Tak keluar. Resend post tak ada.
Tapi orang ni boleh tengok. Dia ada sebahagian kot. Ada? Tidak? Atau kena restart handset kot. Baik. Tak ada lah. Dia kena restart handset ni. Baik, tak apa. Tapi ni okey no? Okey. Jadi ini pesan guru saya iaitu Sidi Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala. Dan pesan yang juga saya dengar ada satu rakaman Maulana Syekh Ali Jumaah juga pesan yang sama. Antara adab yang nampak ringan tetapi hakikatnya ini perkara yang penting untuk diberi perhatian. Tamam. Jika kamu ingin jadikan penanda, guna kertas, jangan dilipat hujungnya. Jadi kalau kamu nak jadikan itu sebagai penanda, kamu takut terlepas, tutup lagi tak, nak cari muka surat tak jumpa, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cari kertas ataupun beli cardboard, kemudian kerak, buat kecil-kecil untuk jadikan penanda bagi mana-mana kitab yang kita nak baca. Itu cara dia. Dan jangan dilipat di hujung kitab. Ramai di kalangan kita bila baca buku, baca kitab, dia nak tanda kitab tadi takut terhilang, dia akan lipat hujung kitab dia. Ini merosakkan kitab. Maknanya secara umum, benda yang boleh menyebabkan rosaknya kitab, rosaknya kertas bagi kitab, dan juga akan menyebabkan jadi tidak elok pada kitab kita, maka dielakkan oleh kita sepatutnya. Karena ini buruk adab kita dengan kitab yang kita gunakan. Tamam? Itu yang kita maksudkan. Baik. Tulislah dhabitmu terang biar jelas. Berguna kelak pandanganmu tak jelas. Dan ketika mana kamu ingin menulis dhabitmu dalam kitab yang kita baca ni ataupun yang kita mengaji ni, maka tulislah dhabit tadi dengan jelas. Kerana ini nanti akan berguna ketika mana mata kita dah tak jelas lagi untuk memandang, waktu ketika tua maksudnya. Sebab tu jangan biarkan nanti orang yang akan datang mencela kita. Dan juga kita juga akan menyesal dengan apa yang kita tulis. Kerana kita tulis tak nampak, maka kita akan menyesal. Rugi saya tak tulis elok dulu. Tak nampak lah ni, mata tak nampak. Ataupun nanti orang akan datang cela kita, cucu kita, anak-anak kita bila baca kitab balik, kata huduhnya tulisan ayah, huduhnya tulisan Tok Wan. Tak ada faedah tu. Baik tulis dia kata. Tak ada faedah apa, tak tahu kita tulis benda apa kita pun tak tahu. Jadi kita tak mau macam tu. Maka tulislah dhabitmu terang biar jelas, berguna kelak pandanganmu tak jelas. Biar nanti anak cucumu bersyukur, punya datuk tulisannya tidak kabur. Nanti cucu pun boleh ambil manfaat dengan dhabit yang kita letakkan. Kemudian dhabit yang kita tulis tadi penting untuk pengetahuan dan juga untuk maklumat yang mereka akan dapatkan pada ketika tersebut. Daripada hasil kita punya pengajian, hasil kita punya bahas dan sebagainya, maka menyebabkan orang-orang akan datang mendapat manfaat dengan dhabitnya kita tersebut. Tamam? Berapa banyak takhrirat yang ditulis oleh ulama di tepi kitabnya, akhirnya dijadikan kitab. Takhrirat ramai masyayikh di Al-Azhar Al-Sharif dicetak kembali, diletakkan di hujung kitab, di sisi kitabnya. Kalau kita tengok kitab cetakan Babi Halabi dan sebagainya, ada sebahagiannya itu di takhrirat Syekh Imbabi. Contoh Syekh Al-Azhar, Syekh Imbabi, tu hanya takhrirat, maksudnya tu komentar yang dia bagi ketika dia belajar, ataupun ketika mana dia menjadi guru. Sebelum dia mengajar, dia akan buat dulu dhabit di tepinya, maka dhabit tadi dicetak kembali. Akhirnya kita dapat manfaat dengan apa yang telah ditulis oleh beliau. Kerana dia tidak letakkan dhabit pada semua tempat. Dia letakkan pada perkara yang rupanya perkara ini sangat penting untuk diberi perhatian oleh penuntut ilmu. Kerana tersilap faham dan sebagainya, maka dhabit-dhabit tadi adalah dhabit yang sangat penting. Tamam? Menulis itu ada adab susila, bacalah tazkirah pasti kau teruja.
Jadi nak menulis dhabit dan sebagainya itu ada disebut dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim karangan Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah radhiyallahu anhu. Tazkirah yang saya maksudkan di sini adalah Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Bukan tazkirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi yang cerita berkenaan dengan kematian dan sebagainya. Karena tak ada kaitan. Kalau kita pun idza lam ta'rif mayyiz, kata ulama. Kalau kamu tak tahu, kurang-kurangnya boleh bezakan. Sekarang kitab yang kita tulis kitab apa? Kitab adab. Jadi bezakan kalau kita kata tazkirah ni, saya ada kitab kat rumah tazkirah Imam Qurtubi. At-tazkirah fi dhikri ahwalil mauta wal akhirah. Dia kata buka kitab tu kot, buka kitab tu cerita bab kematian. Berkaitan kematian dengan cara nak tulis ni. Jadi ada satu lagi kitab namanya Tazkiratus Sami' wal Mutakallim yang menceritakan berkenaan dengan adab-adab menuntut ilmu. Itu dikarang oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah radhiyallahu anhu. Tamam. Itu adab, selesai adab berkaitan dengan sebahagian kecil tentang kita dengan alat pengajian, kita dengan kitab yang kita gunakan. Hakikatnya banyak lagi yang disebut oleh para ulama. Tapi yang saya sebut tadi itu yang penting-penting, yang sering diabaikan oleh sebahagian penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Sekarang kita masuk pada bab yang baru, iaitu adab kita meminjam kitab. Adab meminjam kitab. Jika engkau pinjam kitab, wahai akhi, jagalah seperti nyawamu sendiri. Kalau kamu pegang kitab, pinjam kitab, maka jagalah seperti mana kamu menjaga nyawamu sendiri. Iaitu jaganya jangan sampai rosak, jangan sampai dikotorkan, jangan sampai dikoyakkan dan sebagainya. Jadi kalau kamu pinjam kitab, makna dipinjam kitab di sini, pinjam kitab orang punya lah maksud dia. Kalau kitab kamu tak pinjam dia bagi. Jika engkau pinjam kitab, wahai akhi, jagalah seperti nyawamu sendiri. Jangan dikotorkan atau dirosakkan. Bukalah dengan cermat perlahan-lahan. Jangan dikotorkan kitab kita, kitab orang tadi yang kita pinjam, dan jangan dirosakkan. Bukalah dengan cermat perlahan-lahan. Sebab tu saya kalau orang pinjam kitab saya akan pesan, kalau nak photostat kitab ni, photostat di kedai tertentu saja. Dan seorang tadi kena ikut syarat kepada apa yang telah ditetapkan oleh peminjam tersebut. Pemberi pinjam. Pemberi pinjam tadi perlu ikut syarat dia. Kalau saya di Mesir ni, kalau orang pinjam nak photostat kitab saya akan pesan suruh pergi ke Syaimak. Syaimak ni tempat photostat kitab di Hayu Sabiq. Kenapa saya suruh pergi situ? Kerana cetakan dia cantik. Dia akan photostat dengan cantik. Dan dia tidak akan rosakkan kitab. Kerana nanti dia akan gam balik kitab dan dia akan jahit balik kitab tadi. Mungkin dia tak jahit lah, tapi dia akan gam dengan baik kitab tersebut. Beza dengan sebahagian maktabah ataupun sebahagian tempat photostat yang dia akan rosakkan tulis kitab tadi. Dan dia akan buh-gam dengan sangat huduh. Kalau kita hantar macam ni, dia akan jadi tak macam ni lah. Dia akan jadi tak apa-apa kan. Tapi kalau kata Syaimak tu, kalau hantar macam ni, dia akan hantar balik macam ni juga. Saya kata kena ke situ. Kalau kita pergi tengok kedai itu tutup, jangan pergi kedai lain. Tunggu sampai kedai itu buka. Itu yang saya pesan. Dan kita kena ikut dengan arahan tersebut. Kalau tidak, nanti kitab tu rosak, maka pada waktu tersebut akan menyebabkan tuan punya kitab tadi mungkin tidak redha dengan apa yang dilakukan oleh peminjam tadi. Jadi jaga-jaga. Walaupun di Syaimak tu memang dah makruf dah, kalau kita hantar kitab baru yang dia tak ada lagi, dia akan photostat, dia akan simpan. Jadi siapa-siapa datang lepas ni, dia akan photostat tu je lah. Tu tahu dah perangai dia, tapi dia buat cantik. Tu je yang lebih dia. Jika lembaran kertas ingin dibuka, air liur pada jari jangan guna. Jadi kalau kita nak buka kitab hak orang ke ataupun kitab kita sendiri, jangan gunakan air liur kita untuk nak buka. Betul, ada sebahagian saya tengok sebahagian orang, dia letakkan air di tepi dia. Air dalam air tadi ada span. Dia letak bekas kecil, ada span dalam tu kecil. Lepas tu letak air dalam tu. Jadi basah tak? Basah. Setiap kali dia nak buka kertas, dia akan celup tangan dia dulu dalam tu. Celup tangan sikit, bagi kena dekat span tu, dan baru dia akan buka kertas. Ada orang macam tu. Jadi dia tak akan guna ni air liur ni. Ni air liur, ni penuh air liur tepi ni je.
kuning. Allah. Itu elakkan daripada kita buat macam tu. Tambah kitab orang pula. Kitab orang lagi. Tambah pula kitab tu makhtutat pula. Tulisan tangan, pergi guna pula. Elok. Tergunanya tu, terkena pula dekat tulisan. Hancur tulisan tu. Kerana tulisan zaman dulu, kalau ditulis dengan kitab makhtutat ataupun manuskrip, kertasnya ditulis dengan dakwat yang kembang tu. Kalau kena air, dia akan kembang. Lepas tu kena jaga-jaga. Ni jangan sampai di hujung kitab ni nampak sangat tu. Pernah tengok kitab orang macam tu? Arak ni Allah. Arak kadang-kadang kita tengok kitab dia budak-budak ni. Ni penuh tapi ni warna kuning. Kerana kena ayat liak dia. Jijik betul. Jadi jangan macam tu. Jika lembaran kertas ingin dibuka, air liur pada jari jangan guna. Serahlah kitab yang telah engkau pinjam pada waktu, jangan buat pejam. Jadi kitab yang kita pinjam kepada orang, serah pada waktunya. Jangan buat pejam. Buat pejam, buat tak ingat. Ada ke? Saya ada pinjam ke? Ya ada. Kena tulis nama. Atau orang yang tulis kita, yang pinjam kitab kita dan sebagainya, tulis nama dia. Bagi tahu siap dah kata. Lepas tu cukup waktu tanya. Jangan segan. Segan tu lepas tu kitab tu jadi milik dia. Main jenis tu noh. Dia pinjam kitab orang, lepas tu buat pala dia punya. Main tengok makhtutat orang punya, lepas tu ambil boleh buat dia punya. Ada perangai jenis tu. Satu kita pun tak apa nak faham tu. Boleh. Dan kita kalau kata dah bukan kita punya, tu sudah mengaku lah kita punya. Lepas tu duk sonok buat pertunjukan, kata ni kita orang bagi hadiah. Hadiah kepala korak pada dia ambil awak. Ya. Jadi sebab tu jangan suka menipu dalam pengajian, jangan suka nak cari nama dan sebagainya. Jangan seronok nak bagi kita je ada kitab tu, orang ni tak ada kitab tersebut. Yang kita punya lah. Kalau kita gunakan kewangan kita untuk dapatkan kitab tersebut, ya alhamdulillah khair. Kalau tak ada, tak usah mengaku lah orang punya, kita punya. Faham? Saya baru ni, sahabat saya tu, dia ada nak jual kitab dia. Mesir lah, Arab Mesir. Dia hantar Mesir kat saya dulu. Kitab Minhajut Talibin. Karangan Al-Imam An-Nawawi. Tulisan tangan, makhtutat. Dan ada dhabit lagi. Ada dhabit di tepi. Kitab ni saya rasa dalam beberapa ratus tahun dah. 200 ke 300 tahun. Kitab. Dan kemudian tulisan masih elok. Dan satu jilid lengkap Minhaj, matannya, termasuk dengan dhabit tepi. Harga dia berapa? Harga RM10,000. RM10,000 Malaysia. Saya dengar tu telah ayat liok. Dia kata, saya beritahu kat kamu ni sebab apa? Sebab ada satu negara ni dah nak beli. Kerajaan nak beli. Bila kerajaan negara nak beli, dia kata, jadi saya tak jual dengan harga yang saya nak jual dekat kawan-kawan ni. Tak akan jual lebih mahal lagi lah. Jadi dia kata, ni kalau dekat kamu, dia kata, hak ni harga dia. Dia kata, yang ni memang harga dia. Tak boleh nak buat macam mana lah. Habis RM10,000. Masya Allah. Itu harga dia tu. Tapi kalau dekat kerajaan tu, dia mungkin akan jual dalam 3 kali ganda atau 4 kali ganda lagi. Kerana dia dikira sebagai jual kepada negara. Katanya negara tu ambil, Uzbekistan ambil. Negara Uzbek ambil. Kita yang kalau ada duit tu, ya Allah. Kalau ada duit tu saya ambil dah. Masalah kita tak ada duit. Ambil yang tu, pakai duduk di Mesir ni. Harga lillah. Makan atas Minhaj tu. Kerak atas Minhaj tu, tokak. Kerak tokak. Itu yang apa ni. Tapi rasa menyesal kan, kalau kita ada duit, kita ambil lah. Sebab mungkin nanti akan ada kitab tadi di Malaysia yang kita ada kitab tersebut. Ada nusrah yang satu, tapi ada di Malaysia. Sebab ni nusrah tu dah pindah ke Uzbekistan, di bawah kerajaan Uzbekistan. Cuma kalau ada kat kita pun, kita nak jaga payah juga jaga makhtutat ni. Dia punya udara yang sesuai, nak kena duduk dia dalam tu. Kemudian nak jaga daripada ulat kitab. Bukan ulat buku tu peribahasa. Dengan sebulan bahasa apa? Peribahasa. Ulat kitab dia akan makan kertas tu. Sebab tu katanya di Harvard, di
Cambridge, universiti yang besar-besar ni, kitab-kitab yang mahal-mahal yang mereka letak, dia ada suhu khas bagi bilik tu, yang setiap masa cuti ke, waktu bekerja ke, bila ke, dia ada suhu yang khas untuk diletakkan pada tempat bilik yang diletakkan makhtutat, bilik letaknya manuskrip. Dia macam tu sekali. Maksud dia raikan benda tersebut. Macam tu di tempat kita sama lah. Masa di perpustakaan negara pun diletakkan macam tu, untuk nak jaga kitab tadi. Jadi kitab yang moden, yang dicetak dengan kertas baru, dengan kitab yang dengan kertas yang lama, dibezakan suhu bilik dia. Kan? Nak dikawal tu sebut, mesti kena tahu orang tadi mesti pakar dalam bahagian tu. Faham? InsyaAllah nanti kita buat maktabah di tempat kita nanti. InsyaAllah kita akan kena tengok benda tersebut, InsyaAllah. Tapi tak boleh lah kalau kawan-kawan tu main, nak tengok kawan-kawan tu, tak ada lah apa-apa pun, main-main tengok. Saya rasa macam nak ambil lah, kita nak pinjam boleh tak? Nak betul stick ni? Tak payah, mengarut semua ni. Dan kalau kata ada jenis tu, jenis buat-buat nak betul stick, padahal ambil-ambil, lepas tu mengaku kuat dia punya. Telefon balik, tak hantar lah sampai ke sudah. Ada orang yang macam tu, cari popular. Gila nama, nak abang kata dia ada maktutat banyak, padahal curi orang. Serahlah kitab yang telah engkau pinjam, pada waktu jangan buat pejam. Meminjamkan kitab itu adab mulia. Ya, ini antara perkara yang diberi perhatian. Ambil kitab tazkirah Ustaz, tepi talazum, tepi talazum. Tu tepi dia. Tamam. Jadi meminjamkan kitab itu adab mulia, membantu tak bakhilkan nikmatnya. Jadi ini saya pegang dengan mazhab ni. Mazhab beri pinjam kitab. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ada orang dipegang dengan mazhab tidak boleh pinjam kitab, karena kutubuna ka banatina. Kitab kita ni sama seperti anak dara kita. Anak dara mana boleh bagi pinjam. Tapi saya pegang dengan mazhab boleh bagi pinjam kitab, tapi kena jaga kitab tadi dengan baik. Ada seorang ulama diminta pinjam kitab. Ini juga mazhabnya Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Saya mengikuti mazhab beliau. Kerana mazhab beliau disunatkan meminjamkan kitab kepada orang yang dia tidak akan merosakkan kitab. Syarat dia nak bagi pinjam boleh, tapi kita kenal kawan ni dia tak akan rosakkan kitab, boleh bagi pinjam. Sebab tu ada seorang lelaki pergi jumpa dengan Abi Atahiyah. Abi Atahiyah bila jumpa dengan Abi Atahiyah, maka dia kata, "A'irni kitabak." Boleh saya nak pinjam kitab kamu? Qala inni akrahu dhalik. Kata Abi Atahiyah, dia kata saya tak suka benda tu. Faqala ama alimta inni akrahu dhalik. Saya tak suka. Maka lelaki tadi bagi tahu, dia kata apa? Ama alimta anna al-makarima mawsulatun bil makarih. Al-makarim mawsulatun bil makarih. Maksudnya bila al-jannah huffat bil makarih. Kan banyakkan benda yang semua akan sampai dengan sebab benda tak suka tu lah. Syurga akan masuk dalam syurga nanti disebabkan kerana banyaknya benda yang kita tak suka, maka akan masuk syurga. Wan nar huffat bi syahawat, dengan benda yang kita suka. Maka Tauhid Abu Atahiyah bagi pinjam kitab tadi. Kawan tu pun pandai. Jadi hatta Al-Imam Muhammad Syafi'i radhiyallahu anhu menulis surat kepada Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Yang mana dia ditulis apa dia kata sini? Ya dzalladzi lam tara 'ainu man ra'ahu mithlahu. Al-'ilmu ya'ba ahluhu an yamna'uhu ahlahu. Dia kata, wahai orang yang lam tara 'ainu man ra'ahu mithlahu.
Jadi wahai orang yang kita tidak pernah melihat ilmunya pada orang lain, yang seumpama dengannya. Al-ilmu ya'ba ahluhu an yamna'uhu ahlahu. Ilmu itu tidak akan suka untuk dihalang dia sampai kepada ahlinya. Maknanya apa di sini? Jangan kamu halang sesuatu yang sepatutnya kamu boleh bagi dia pinjam, kamu bagi kepada dia ilmu tersebut, jangan kamu halang. Bagi saja. Contoh seperti kitab, itu maksudnya. Jadi sebab tu orang yang nak pinjam kitab, dia kena ingat kau tadi dengan baik, dan dia jangan buat macam kitab dia. Itu yang ingat lah. Jangan buat macam kitab kita. Kena beringat dan kemudian kena jaga elok-elok. Faham? Jadi meminjamkan kitab itu adab mulia. Bantu membantu, tak bakhilkan nikmatnya. Namun jangan nikmat itu dipersia, dihilangkan rosak kitab yang empunya. Nanti jangan kamu persiakan nikmat yang telah diberikan tadi. Kamu hilangkan kitab, kamu rosakkan kitab pula yang dimiliki oleh orang tadi. Ini akan menyebabkan jadi permusuhan. Jadi sebab tu jangan dihilangkan kitab orang, jangan dirosakkan kitab orang, kecuali perkara tadi bukan disebabkan kerana kelalaian kita. Contoh berlaku kebakaran, kita tak dalam rumah, bakar rumah, buat macam mana? Benda bukan kita nak jangka. Bukan sangat kitab dia hilang, harta dia pun hilang habis. Jadi itu kita kena maafkan lah. Nak buat macam mana dah, itu bukan rezeki kita maksud dia. Tamam? Tapi kalau dia sengaja, dia tertinggal katanya, saya bawa kitab tadi pergi ke mana tahu, tertinggal kat kedai makan. Yang ni ya memang tak sengaja, tapi yang ni melampau. Kamu tak sepatutnya buat macam tu. Ataupun saya bagi pinjam kat kawan tu seorang lagi, yang saya tahu kamu tak suka kat dia. Tapi saya bagi pinjam, dia main, dia kata, saya nak tengok kitab ni, kata, rasanya kitab ni macam perlu kepada kajian ni. Hilang tu dengan kajian tu. Memang? Tu kena jaga-jaga elok. Jangan sampai tertipu dengan orang macam ni. Namun jangan nikmat itu dipersia, dihilangkan rosak kitab yang empunya. Catatlah nama peminjam kitabmu agar mudah ingatkan peminjam itu. Jangan catat nama peminjam yang pinjam kitab kita tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan kita cari balik siapa yang pinjam kitab kita tadi. Jangan sampai akhirnya buat senyap dan akhirnya jadi harta anak cucu dia. Kata ni kitab dia yang punya. Tok Wan saya ni memang orang sayang sungguh dekat dia. Kenapa? Kerana semua hak pemilik maktu tak baik kat dia semua. Semua dia curi. Semua dia pergi curi. Ni masalah betul. Kitab kami bagai anak perempuan, jika tak amanah kami tak serahkan. Kitab kami ni macam anak perempuan kami. Kalau tak amanah, kami tak akan serahkan. Saya punya bait ni beza sikit dengan yang ulama sebut. Apa dia? Kutubuna ka banatina. Kitab kita seperti anak perempuan, kita tak serahkan anak perempuan kepada orang, kerana anak perempuan tak boleh pinjam. Itu bagi mazhab yang mengharamkan pinjam. Tapi saya mazhab membenarkan pinjam. Saya kata, jika tak amanah, kami tak serahkan. Maksud anak perempuan kami tak akan serahkan untuk dijaga, melainkan kepada orang yang ada amanah, orang yang ada adab dan tata susilanya. InsyaAllah baru kami akan bagi pinjam kitab tersebut. Yang ini boleh tulis di depan maktabah kita. Kalau kita guna mazhab yang haram, tulislah bait syair yang haram tu. Kalau kata kita guna mazhab yang menghalalkan, maka boleh guna bait syair yang menghalalkan, seperti yang saya tulis. Tak maaf suara, tak apa nak ada. Panas ni Allah. Ni baru dunia ni. Tadi tidak. Tak pala tadi ni, ambil kain bagi basah, buh atas badan. Yang tu cara paling, kira macam duduk laikon lah. Ambil kain basah tu, buh atas badan tu, tidak duduk atas tilap. Dia rasa lazat tu. Tak percaya try lagi. Buat itu tak? Tak buat itu, rugi. Ambil kain batik, kain berikat tu. Ni lagi elok kain ni, kain tolak. Ataupun kain napkin tu. Saya pakai napkin yang Maryam punya, bagi basah, tak, 2 napkin. Dia rasa sedap.
Bisa tak sampai setengah jam kering. Sampai setengah jam naik kim pun kering. Kena dengan haba badan kita kali dengan haba luar yang panas. Ni nak buka pintu pun tak boleh. Minta maaf, dia mungkin gelap sikit. Apa ni nak buka pintu dia orang bahang dia terlalu panas. Apa? Bila ada hujung. Panas ni hujung Ramadan. Kalau panas ni pada awal Ramadan, saya rasa boleh tahan juga. Ujian dia tu. Sebaiklah PKP. Tak payah pergi mana-mana kan. Kalau ada kelah waktu ni dengan masyayikh pula, Allahu Akbar. Pengsan tengah jalan. Jika guru ingin mulakan bacaan, tapi kita di Mesir ni kira okey lagi. Ada tempat yang macam contoh di Kuwait, saya pergi dulu masa Samak Bukhari. Orang Kuwait cerita, kadang-kadang boleh masak telur dia dalam kereta. Steering tu kadang-kadang sampai jadi melting. Dia jadi cayak. Dia punya, orang panggil apa? Dia punya panah dia tu. Kan? Betul panas sungguh. Kita bawa 40, dia pun mungkin sampai 50. Pernah dia kata dalam satu hari tu 60 darjah Celsius. Memang tak boleh keluar rumah langsung. Keluar tu boleh mati kerana dia sinaran UV dia tu terlalu kuat sangat, boleh jadi kanser. Tapi kerana kerajaan Kuwait takut nanti rakyat tak pergi kerja, maka dia bertulis dekat TV 50 ya. Kalau 60 tu, maknanya 50 dah darurat dah sebenarnya. Kalau haba tu 50, kerajaan dah kena umumkan tidak boleh keluar rumah. Tapi kerana kerajaan takut nanti orang tak pergi kerja ataupun jadi masalah lain di negara dia, maka akhirnya diletakkan bawah pada 50. Letak kat TV tu bawah 50, tapi panas semua. Orang pun tahu kata ni bukan 50. Dekat handset tak tipu. Kan? Dekat TV tipu lah. TV mereka beritahu kata lain. Dekat handset tengok beritahu tu dia 60. Tak telur, masak telur. Telur dia tak masak. Telur dia masak jam. Adab serta kaifiat bacaan bagi guru. Ini sekarang masuk pula adab macam mana guru tadi nak membaca. Jadi kita tengok ni adab. Jika guru ingin mulakan bacaan, hari Rabu ambil jadi permulaan. Eloknya kalau guru tadi nak memulakan dia punya majlis, kalau selepas cuti yang panjang dan sebagainya, sebaiknya jadikan hari Rabu sebagai hari permulaan. Kerana hari Rabu adalah hari dijadikan cahaya, maka ilmu itu cahaya, maka nurun ala nur. Moga-moga akan diberikan cahaya dan kemudian akan, maksudnya majlis tadi akan berterusan insya-Allah. Tafaulan, kerana baginda Rasul SAW menyukai tafaul hasan. Menyukai dengan perkara yang optimis, dengan yang baik-baik. Hadirlah ke majlis penuh persediaan, ini amanah buatmu dari Tuhan. Jadi ini guru, ini lebih kepada guru. Bagaimana persediaan guru untuk memulakan majlis pengajaran dan pembelajaran. Jadi dia hadir ke majlis dengan penuh persediaan, dengan bacaannya, dengan murajaahnya dan sebagainya. Kenapa dia perlu buat begitu? Kerana ini amanah daripada Allah kepadanya. Kalau dia tidak lakukan sedemikian, bermakna dia tidak amanah dengan apa yang telah Allah Ta'ala berikan. Hadaplah ke kiblat ketika membaca, para guru adalah kiblat muridnya. Jadi kalau kata mampu untuk diletakkan kerusi guru tadi ke arah kiblat, letakkan ke arah kiblat. Kalau tidak mampu, maka tidak ada masalah. Tapi contohnya kalau kata kiblat ke arah sini, letakkan kerusi tadi ke arah kiblat. Rumah saya ni payah nak buat macam tu. Kalau buat macam tu nanti akan makan ruang. Dia payah sebab dapur belakang sana. Tapi kalau kata di masjid yang kita buat, kalau kata boleh untuk kita menghadapkan guru tadi ke arah kiblat, sebaiknya begitu. Baik murid pula menghadap ke arah guru. Maksudnya mereka akan membelakangkan kiblat. Baik, bagaimana keadaan tersebut? Tak apa, kenapa? Kerana guru mereka itu adalah kiblatnya mereka pada waktu tersebut. Waktu saya sebut sini, hendaklah ke kiblat ketika membaca. Hadaplah ke kiblat ketika membaca. Para guru adalah kiblat muridnya. Mulakanlah majlismu dengan basmalah serta selawat kepada Rasulullah. Mulakan majlis kita dengan basmalah dan kemudian selawat kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Lebih baik lagi mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Hadiahkan Al-Fatihah kepada Sayyidina Rasul, para sahabat baginda Nabi, para isteri baginda Nabi dan keluarga Nabi. Kemudian kepada pengarang kitab yang kita ingin baca. Kalau pengarangnya masih hidup, diucapkan hafizahullah wa ra'ahu. Kalau pengarangnya telah wafat, maka dibaca rahimahullahu ta'ala. Itu akan menambahkan lagi futuhat, pembukaan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada seorang yang ingin membaca kitab tersebut. Ini yang kita amalkan. Ini yang kita amalkan. Dan sungguh, futuh tadi terasa ketika kita membaca. Tamam? Syarahanmu jelaskanlah biar terang. Jika murid masih kabur, wajib ulang. Jadi syarahan kamu tadi biar jelas, biar terang. Sebab tu para guru sepatutnya mengajar apa yang ada di dalam kitab. Jangan latih diri kita ni untuk bagi ceramah lebih banyak ketika mana baca kitab. Jangan jadikan kitab tu sebagai batu loncatan kita saja. Ramai di kalangan kita ambil juga kitab untuk dibaca. Dia tak boleh baca kitab. Jadi tidak ada keahlian pun untuk baca kitab. Tapi dia pegang kitab kerana nak bagi ada model lama. Hakikatnya bila baca kitab, dia tak akan bagi pun panduan kepada orang yang mendengar bacaan kitab daripada dia. Sebaliknya apa yang dia akan bagi? Dia akan bagi benda lain yang luar daripada kitab, yang tidak ada kaitan dengan ilmu yang dipelajari. Maka ini akan merosakkan, dan ini akan menyebabkan penuntut ilmu tadi tidak akan mendapatkan manfaat yang sepatutnya. Jadi ini amanah ilmu Allah Ta'ala pada kita. Kalau kita kaki ceramah, ceramah saja. Tak perlu jadikan kitab sebagai batu loncatan untuk kita teruskan ceramah kita. Tamam? Kerana kita tahu kata kita tak boleh baca kitab. Jadi dalam masa yang sama, ini teguran kepada kita untuk kita pergi mengaji. Jangan asyik nak berceramah saja tapi tidak mau mengaji. Tamam? Bila baca kitab, baca kitab. Biar betul bagi orang faham. Tapi yang ni yang sebahagian masyarakat tak minat. Bila baca kitab tak minat dia. Dia minat kalau orang ni bagi ceramah. Sebab tu dalam masyarakat kita penceramah lebih terkenal daripada para guru, para ulama. Kenapa? Kerana mereka lebih mengangkat orang-orang yang pandai bercakap semata-mata. Tahu? Jadi saya pesan sungguh-sungguh kepada semua, jangan jadikan kitab ni sebagai tempat untuk kita meneruskan cara kita nak mengajar, cara kita nak bercakap. Akhirnya dicarilah kitab apa-apa yang kita rasa kita boleh baca, dan kemudian kita pun syarah tanpa kita pernah belajar kitab tersebut. Kalau kitab tu belajarlah, tapi kalau kitab tu bukan untuk pembelajaran, dah tak ada arah dah orang panggil, buka juga kitab. Lepas tu kadang-kadang saya pelik sebahagian penceramah, sebahagian guru-guru mengajar kitab-kitab yang bukan kitab dari kitab tadris, yang tidak dipilih oleh para ulama. Kitab tadris ni apa makna dia? Kitab tadris maknanya kitab yang telah diterima oleh jamaah ulama untuk dijadikan sebagai silibus. Itu maksud kitab tadris. Kerana di dalamnya mungkin ada manfaat, ada maklumat, dawabit, qawaid yang penting untuk disampaikan kepada penuntut ilmu. Contoh di tanah air kita, kitab tauhid, Faridatul Faraid, Bakurah Amani dijadikan kitab tadris. Yang itu kerana jamaah ulama yang telah belajar kitab tadi bersepakat kata ini kitabnya tadris. Contoh, kalau di Mesir, Qaridatul Bahiyah. Kerana kitab ini tadris untuk permulaan pengajian tauhid. Lagi kitab, kalau mantik, kitab Sulam contohnya, ataupun kitab Isaruji dijadikan sebagai kitab tadris bagi pengajian pertama bagi mantik. Mustalah hadis dibaca kitab Matan Baiquniyah. Jangan pandang lekeh pada orang baca Baiquniyah, dah kerana tu permulaan dia. Jangan kata wah Syekh Baiquniyah ya. Hang pun dulu tak kenal dengan Baiquni je. Tiba-tiba baru boleh naik sikit Nukhbatul Fikar, dah nak naik lajak dah ke Muqaddimah Ibn Salah. Maknanya ni orang sombong. Tak perlu nak petikai guru-guru yang baca kitab tu saja. Kamu boleh baca kitab tu, baca. Kalau orang main, orang tak main, jangan duk marah ke orang. Dia duk kira tang orang tak main ke kelas dia. Tak, kurang-kurangnya ikhlas niat kamu dulu kerana Allah Ta'ala. Kita ni hubungan kita dengan Allah Ta'ala pun kena ada juga, baru kita tahu kata orang tadi main ke tidak main ke kelas kita. Bukan kita yang atok. Kalau kita seronok nak orang main kelas kita pun tak ikhlas pun. Jadi sebab tu jangan dikira dengan ramainya orang ketika hadir majlis kita. Jangan dikira itu saja. Jangan seronok dengan ramainya orang saja. Lebih baik yang tidak ramai tadi,
tapi yang datang tadi betul-betul nak belajar. Maka itu anak-anak murid yang patut kita jaga lagi, yang patut kita beri perhatian kepada mereka, patut kita berikan kepada mereka sesungguh-sungguhnya. Ini pesan saya. Juga pesan kepada para pendakwah di luar sana, kalau kata ada masa untuk kita pergi belajar lagi. Pergi tuntut ilmu. Jangan sombong. Masa kita seminggu tadi ni, kena ada juga sehari ataupun 2 hari untuk belajar. Belajar sini bukan dengar YouTube. Tak, kena pergi ke majlis guru. Kena cari guru untuk kita pergi belajar. Muda ataupun tua guru tersebut. Yang penting kalau kata dia ada kemampuan untuk mengajar dalam ilmu tadi, pergi nuntut ilmu balik. Buka balik kitab, tadah balik kitab. Kurang-kurang kita akan tengok perubahan yang akan berlaku dalam kehidupan kita, dan juga penyampaian kita akan berbeza. Kerana kita nak kebaikan untuk umat. Kalau kita ikhlas untuk umat, Allah Ta'ala akan bagi kebaikan untuk kita. Jangan kita ni seminggu penuh kelah. Kecualilah dia dah memang guru. Dia memang tok guru. Tapi kalaupun begitu, jangan diletakkan, kalaupun kita dah jadi guru, ada pondok sekalipun, kalau kata ada guru tua yang ada lagi pada waktu tersebut, yang kita rasa kita perlu untuk menuntut lagi ilmu pada waktu tersebut, pergi tuntut lagi. Sebab tu kata Syekh Ismail Majzub, kata beliau, ketika saya mula-mula keluar daripada universiti, ini adalah permulaan saya menuntut ilmu, kata dia. Itu yang disebut. Ini bukan maksudnya pengakhiran. Ini permulaan saya, bukan ini permulaan saya untuk menyampaikan ilmu. Tak. Permulaan saya nak tuntut ilmu, kata dia. Rendah diri. Dia bagi masa kita. Jangan sombong. Dah sibuk saya. Tak dan lah kita yang susun. Seminggu tu kita yang susun. Kelah ni, kelah tu, kelah ini. Kita semua mengajar. Sehari pula 3 kali. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah lepas zuhur, kuliah maghrib, kuliah lepas isyak, kuliah sebelum tidur. Weh, banyaknya kuliah. Bila nak murajaahnya tu? Dah kuliah Hajar Memanjang ni, murajaahnya bila? Bila yang kita nak baca kitab balik ni? Tu tak kira lagi ilmu alat boleh ke tak boleh. Mantik, nahu, saraf, usul fiqh, semua kali ni boleh ke tidak kita pun tak tahu. Lepas tu amanah, benda ni amanah, jangan kita main-main. Mungkin benda ni akan pedih sikit lah kalau orang dengar, tapi pedih-pedih dulu tak apa, daripada duk memedihkan umat nanti dengan kita punya perangai kita. Syarahanmu jelaskanlah biar terang. Jika murid masih kabur, wajib ulang. Wajib syarahanmu tadi kamu jelaskan dengan terang. Kalau murid masih kabur, maka ulang semula syarahan tersebut. Jangan kita berhenti setakat itu saja. Jelaskan maksud matan yang disyarahkan. Jika punya kesulitan, permudahkan. Ini tugasnya guru. Tugasnya guru adalah memudahkan proses pengajian tersebut. Bahasa yang payah dalam kitab tadi dimudahkan. Sebab tu ini barakah hadir ke majlis para guru. Dan ni baru kita akan tahu ni guru ataupun dia garu. Ini tok guru ke tok garu ni. Ini akan membezakan seorang tadi ketika mana majlisnya tersebut. Jika dhamirnya berbilang kembalikan, ini bukti mengertinya atau bukan. Kalau dhamirnya berbilang, dhamir dalam kitab tu ada nya tu. Kenya nak kembali kepada mana? Nya tu. Ini bukti mengertinya atau bukan. Baru kita tahu dia reti baca ke tak reti baca. Baca kita Arab. Tengok hu banyak sangat ni. Di mana hu ni? Nak kembali kepada mana? Dhamir muzakkar nak balik kepada mana balik? Yang tu kena reti. Dan tu rupanya sistem pembelajaran. Sungguh. Betulkan bacaan juga i'rabnya. Jika benar i'rab, benarlah maksudnya. Kenapa? Kerana al-i'rab far'un 'anil ma'na, wal ma'na far'un 'anil i'rab. Ala hasabi sami'. Wal mutakallim. Bagi melihat kepada nisbahnya kepada yang bercakap dan juga yang mendengar. Jadi betulkan bacaan kita dengan i'rabnya. I'rabnya dibetulkan. Jika benar i'rab, maka benarlah maksudnya. Kalau salah i'rab, maka maksudnya nanti sukar untuk diletakkan. Kecuali kita ni jenis geng buka kamus. Ini tak kira i'rab dah. Dia pakai hentam ya. Dia buka kamus. Sebelum baca, buka kamus dulu. Kamus kena baca. Tapi jangan i'rab dengan kamus.
Kamu untuk letak makna saja. Untuk letak makna pada kalimah tadi. Tapi nak tahu kata ini pembuat, ini yang kena buat jadi maf'ul, kan ini jadi fa'il ke? Yang tu i'rab. Tamam? Kerana al-i'rab far'un 'anil makna. I'rab tu furu' daripada makna. Jadi bila kita baca, bagi mutakallim, i'rab far'un 'anil makna. Tidak. Bagi mutakallim, orang yang nak bercakap, maka i'rab tu adalah far'un 'anil makna. Boleh? Bagi yang sami' al-makna far'un 'anil i'rab. Itu yang sami', orang yang mendengar, maka dia akan letakkan makna tadi daripada i'rab yang telah di-i'rabkan oleh gurunya tersebut. Maka yang mendengar dia boleh tahu makna tadi daripada mana? Daripada i'rabnya guru. Mana guru pula, dia nak bagi makna, dia kena i'rab bagi betul dulu. Baru dia akan boleh bagi makna kepada muridnya. Baru murid dia tahu, oh rupanya ni jadi fa'il. Nak? Boleh. Daraba Musa Isa. Itu ma'ruf lah. Macam kita nak susun macam mana, takkan kita nak kata Isa yang pukul Musa. Kerana dua-dua dia punya alamat dia tidak zahir. Daraba Musa Isa. Jelas dah. Orang yang cakap tadi dia nak maksudkan daripada dia, Musa yang memukul Isa. Kerana dia susun Musa dulu, kemudian baru Isa. Tamam? Boleh. Zaman ini ramai orang yang mendakwa. Rupanya mubtada khabar tidak beza. Zaman sekarang zaman orang mendakwi. Semua dia reti. Rupa-rupanya mubtada khabar pun tak tahu. Mana nak kena baca rafa', mana nak kena baca apa ni, nasab, mana nak kena baca jar. Lagi sekarang lagi selepas fi baca jar. Baca apa ni? Baca rafa'. Zahara al-fasadu fil barru. Nah, wal bahru. Ada seorang khatib diceritakan bagi khutbah di atas mimbar dan baca ayat Quran. Zahara al-fasadu fil barru wal bahru. Betul, ada orang Arab bawah, seorang duduk kat bawah. Wa 'alal mimbar aidan. Nah, dia kata telah zahir fasad di atas muka bumi dan juga di lautan. Dia baca tak betul. Fi al-barru. Elok. Patutnya fil barri wal bahri. Selepas fi jar lah. Tapi baca barru wal bahru. Maka hak duk Arab di bawah tu kata apa? Atas mimbar pun sama juga kerosakannya. Nah, rosak lidah dia, rosak umat Nabi. Nah, zaharal fasadu fil barri wal bahru. Rosak umat. Jadi jangan sampai mubtada khabar pun tak boleh nak beza. Sampai boleh menyebabkan jadi kerosakan kepada umat dan juga kerosakan pada kefahaman kita nanti. Jadi jangan main-main dengan perkara ni. Berpakaian bagai guru itu mudah. Mengajar seperti guru itu susah. Nak pakai macam Tok Guru boleh. Semua pakai boleh. 2 lapis baju. Tok Guru tak pakai selendang atas kepala, dia pakai selendang. Bos serban, bos selendang lagi. Dia tak Tok Guru pun. Sebab tu anak-anak murid pelajar kena jaga adab. Datang majlis guru, jangan pakai macam guru kita kalau boleh. Kerana ini kadang-kadang, kecuali guru kita yang suruh. Kecuali guru kita suruh. Tapi kalau kata guru kita tak suruh perkara tersebut, jangan pakai macam ni. Tok Guru pakai serban, Tok Guru pakai selendang tak atas kepala. Dia pun serban, selendang juga atas kepala. Lepas tu duduk dalam majlis, i'rab mubtada pun tak kerti. Tapi duduk dalam majlis tu pakai serupa dengan dia pun babae juga. Babae tak apalah. Faham tak? Tu adab kita dengan guru kita. Adab kita jangan pakai biasa saja dalam majlis guru kita. Kalau tak perlu pakai serban, tak payah pakai serban. Kecuali guru kita jenis tak suka kalau murid dia tak pakai serban. Pakai serban. Nampak tak? Biar nampak lekeh depan guru kita tak apa. Nanti Allah Ta'ala akan angkat, jangan bimbang. Kecuali guru kita yang suruh pakai. Kecuali dalam majlis yang khas dan sebagainya, yang memang diminta untuk kita pakai macam tu, dan guru kita pun suka kita pakai macam tu. Akhir-akhir kita tak ada masalah. Berpakaian bagai guru itu mudah. Mengajar seperti guru itu susah. Nak mengajak macam guru tu yang payah. Sebab orang ni pakai macam Tok Guru boleh, senang, tak ada masalah. Ada seorang lelaki dalam majlis Imam Abu Hanifah pakai serban besar. Imam Abu Hanifah pula kaki dah lengoh, nak lunjuk kaki tak berapa nak berani sebab ada orang pakai serban besar di depan dia. Tengah duk bincang waktu tu berkenaan dengan masuk waktu buka puasa. Kita pun lambat lagi ni. Buka puasa. Green dah tengah-tengah. Kena buah Pepsi sedah ni, Allahu Akbar. Ya.
Pepsi pula yang apa ni? Ada air pula. Allahu akbar. Makruh. Nah. Jadi Imam Abu Hanifah waktu duduk dalam majlis bersama dengan beliau, dia nak lunjuk kaki kerana kakinya lengoh. Tiba-tiba ada depan dia ada seorang lelaki yang pakai serban besar. Jadi dia pun tak berani lah nak lunjuk kaki kerana ni mungkin ulama besar yang dalam majlis dia ni. Kemudian waktu tu bincang masalah berkenaan dengan matahari tak terbenam, matahari terbenam masuknya waktu buka puasa. Jadi kira tentang alamat masuknya waktu buka puasa. Perbincangan tentang tu. Jadi setelah tu ditanya, ada siapa ada soalan nak tanya? Semua pakai senyap. Imam Hanifah tanya, ni Syekh ada soalan nak tanya? Pakai sebelum sa'am, dia pun tanya. Wahai Imam, nak tanya soalan ni kata. Kalau malam dah masuk dah, tapi matahari tak terbenam, macam mana? Malam dah masuk, matahari tak terbenam, kok mana ni? Tanakut ni. Macam mana boleh jadi malam tapi matahari tak terbenam? Nah, sebab tu dia kata, ada tak di Norway? Malam dah tapi matahari tak terbenam. Tu bukan malam, cik weh. Tu tetap dia panggil siang. Tapi ditakdir dengan malam dah ada waktu tu. Tu tetap siang. Dia kira macam tak ada alamat tu. Alamat malam tak ada. Siang ada. Tu alamat siang tu matahari. Nah, tu bukan malam tu. Tu mereka takdirkan kata malam. Ni dia kata dah malam masuk dah. Malam dah ada tapi matahari tak terbenam. Macam mana je? Imam Hanifah kata, oh, bodoh banyak balong ni. Duk ingatkan cerdik. Serban tu besar kalah daripada serban Imam Abu Hanifah lagi. Lagi Imam Abu Hanifah tu lunjuk kaki pada waktu tu juga. Faham? Dia kena tahu kata, rupanya pakai je macam tok guru. Otak tak macam tok guru pun. Nah. Wahai anak muda, jangan gopoh gapah, belajarlah biar lama dan barakah. Belajar biar lama dan barakah sedikit. Jangan kalut. Asyik sibuk je. Dia suka tengok guru. Dia tengok tok guru ni, dia pun kalut nak jadi tok guru je. Dia terlupa nak tengok masa tok guru tu guna untuk menuntut ilmu. Dia baru mengaji 16 hari, dia ingat tok guru tu mengaji macam dengan dia juga. Dia tengok orang ulama bercakap depan masyarakat, dia teringin nak jadi macam ulama tadi, pergi juga ikut kelas 2-3 kelas, terus berlatih bercakap. Dia ingat bercakap ni dengan latihan kot semata-mata. Yang tu nak jadi apa ni, penceramah TV boleh lah. Penceramah sebagainya ni boleh lah, tak ada masalah. Tapi ilmu bukan macam tu. Ilmu bukan dengan pandai bercakap. Kadang bercakap pandai, tapi tidak susun qadiyahnya dengan baik. Tak tahu maudhu' mahmulnya itu elok ataupun tidak. Tak tahu senambungan antara maudhu' dengan mahmulnya, subjek dengan predikatnya, tak tahu betul ke tidak. Kerana akan menyebabkan berlakunya kerosakan dalam penyampaian nanti. Sebab tu yang paling penting pada waktu sekarang apa dia? Kita memberikan perhatian kita dengan ilmu ni dengan sesungguh-sungguhnya. Baik.